Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Fiza untuk program e-belajar Perniagaan Tingkatan 4 Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan. Sebelum itu, saya kenalkan guru anda pada hari ini ialah Cikgu Nur Hafizah binti Maisuf. Saya dari SMK Kampung Gelam, Melaka. Murid-murid boleh berhubung dengan saya di email yang tertera dan juga di Telegram tersebut. Hari ini saya akan mengajar bab 1 tajuk Tujuan Perniagaan Standard Kandungan 1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan. Standard pembelajaran. 1. Menerangkan tujuan perniagaan. Yang kedua, mengenal pasti penawaran barang dan perkhidmatan. Objektif pembelajaran pada hari ini: 1. Menghuraikan tujuan perniagaan, mengenal pasti dua jenis penawaran barang dan perkhidmatan. Maksud perniagaan, aktiviti yang melibatkan urus niaga iaitu jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Sekiranya soalan bertanya, apakah maksud perniagaan? Murid hanya perlu menjawab dalam bentuk poin, jawapan-jawapan berikut sahaja dalam bentuk poin. Tidak perlu buat dalam bentuk perenggan. Seterusnya, aktiviti perniagaan terbahagi kepada dua. Aktiviti yang berasaskan barang, aktiviti berasaskan perkhidmatan. Aktiviti berasaskan barang, penawaran barang fizikal. Aktiviti berasaskan perkhidmatan, penawarannya barang tidak nyata. Aktiviti bagi berasaskan barang ialah pengeluaran yang melibatkan faktor-faktor pengeluaran. Aktiviti berasaskan perkhidmatan dilakukan oleh individu atau sekumpulan individu. Faedah berasaskan barang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Faedah berasaskan perkhidmatan memberi keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Contoh aktiviti yang berasaskan barang ialah kedai kasut, iaitu kedai bata. Dan pakaian contohnya butik Aryani. Itu adalah barang fizikal, bermaksud kita boleh pegang. Selain daripada itu, contoh barang fizikal adalah di sekeliling murid-murid sekalian, contohnya adalah pen. Okey. Contoh bagi aktiviti berasaskan perkhidmatan ialah dari segi kecantikan, perubatan dan juga perkhidmatan. Kalau kecantikan ialah salon ataupun spa, perubatan, klinik gigi Siti. Kalau perkhidmatan lain adalah pengangkutan awam. Alright, itu adalah perkhidmatan. Seterusnya, tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan ialah menawarkan barang atau perkhidmatan yang terbahagi kepada dua, bermotifkan untung ataupun bukan bermotifkan untung. Barang atau perkhidmatan. Barang, nasi lemak. Contoh lagi, baju, produk kecantikan. Okey, seterusnya perkhidmatan. Servis hidangan, menjahit pakaian, rawatan muka. Itu adalah perkhidmatan. Apa itu keperluan ataupun kehendak? Makanan adalah keperluan asas. Pakaian ialah keperluan. Okey. Pakaian baru adalah kehendak. Contohnya, saya ada handphone biasa saja, Samsung. Itu adalah keperluan. Tetapi bila saya nak upgrade sebab kawan saya pakai iPhone, so saya nak beli iPhone 12, itu adalah kehendak. Okey, untuk cantik secara fizikal adalah keperluan, tetapi ingin kelihatan lebih cantik, itu adalah kehendak. Seterusnya, perniagaan. Gerai makanan. Kedai perniagaan jenis barang atau perkhidmatan, gerai makanan, kedai jahit dan juga salon kecantikan. Seterusnya, organisasi bermotifkan untung atau lebih dikenali dalam kata singkatannya OBU. Okey, ciri-ciri OBU ialah yang pertama, bermotifkan untung, memaksimumkan untung, menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna.
Kepentingan keuntungan. Okey, kepentingan keuntungan selain diberi dalam bab 1 tingkatan 4, kepentingan keuntungan juga akan ditekankan di dalam bab tingkatan 5. Kepentingan keuntungan kepada perniagaan ialah melambangkan imej perniagaan, menentukan hala tuju sesebuah perniagaan, mengembangkan perniagaan, meneruskan perniagaan, daya tarikan pelaburan baharu, sumber sumbangan kepada aktiviti masyarakat. Seterusnya, organisasi bukan bermotifkan untung ataupun OBBU. Suka saya ingatkan di sini ya anak-anak murid, kalau dalam peperiksaan jangan tulis OBU ataupun OBBU. Sila tulis dalam ayat yang penuh, organisasi bukan bermotifkan untung. Takut sekiranya dalam skema jawapan tidak diterima. Okey, ciri-ciri OBBU ialah tidak bermotifkan untung, ya, tidak bermotifkan untung, tetapi dia memaksimumkan kebajikan masyarakat, memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang. Barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan adalah untuk memenuhi permintaan golongan kurang berkemampuan, contoh gelandangan. Selain itu, OBBU ialah yang terdapat di dalam buku teks kita ialah Makna, Mercy, rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim, rumah orang tua-tua. Itu adalah contoh organisasi bukan bermotifkan keuntungan. Okey, 3 kaedah OBBU dalam menjalankan perniagaan. Pertama, secara percuma, tanpa mengenakan sebarang bayaran disediakan oleh kerajaan atau NGO, contohnya Makna. Jualan pada harga kos. Tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Harga yang dikenakan hanya untuk menampung jumlah kos pengeluaran sahaja. Contohnya, Gardenia Bakeries KL menjual produknya seperti roti pada harga kos. Okey, itu jualan pada harga kos. Jualan pada harga di bawah kos. Harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk mengeluarkan barang atas perkhidmatan. Contoh, barang keperluan, dan selain itu minyak dan juga gula. Okey, ini adalah 3 kaedah OBBU menjalankan perniagaan. Sekian, terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasim, Pejabat Pendidikan Daerah Alu Gajah, pengetua-pengetua Negeri Melaka dan juga guru-guru dari Negeri Melaka. Berjumpa lagi kita pada topik seterusnya. Bye!